Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk PDPR kita pada hari ini, kita akan masuk subtopik 4.2. Tajuknya pembakaran. Pembakaran. Apa yang dimaksudkan dengan pembakaran? Pembakaran bermaksud tindak balas yang berlaku apabila suatu bahan dipanaskan dengan kehadiran oksigen dan membebaskan tenaga haba dan tenaga cahaya. Syarat-syarat pembakaran berlaku iaitu oksigen, haba dan bahan api. So yang ini kita boleh kaitkan dia jadi macam segitiga, iaitu salah satu sudutnya ialah oksigen, satu sudut lagi ialah haba, sudut yang satu lagi ialah bahan. Jadi dia bentuk macam ini, triangle, dan tengah-tengah ini ialah api. Okey, itu yang dimaksudkan dengan segitiga kebakaran. And then pembakaran boleh dielakkan jika kita menyingkirkan salah satu daripada syarat pembakaran. Maksudnya, kalau kita singkirkan oksigen daripada tu segitiga tadi, tak adalah pembakaran. Ataupun kita asingkan bahan api, itu pun akan hilang. Ataupun kita asingkan haba, maka pembakaran tidak akan berlaku. Okay, salah satu alat yang telah dicipta sekarang ini untuk memadam api ialah alat pemadam api. Alat pemadam api merupakan alat pelindungan kebakaran yang digunakan untuk memadamkan api atau mengendalikan kebakaran kecil. Saya ulang, kebakaran kecil. So dia hanyalah untuk tindakan segeralah bagi untuk mengawal api yang kecil. Bahan yang digunakan dalam alat pemadam api berbeza mengikut jenis kebakaran. Saya ulang balik. Pemadam api berbeza mengikut jenis kebakaran yang berlaku. Faham tak apa maksud jenis kebakaran? Contohnya kebakaran itu berpunca daripada apa? Adakah dia berpunca daripada kayu? Adakah dia berpunca daripada minyak? Ataupun adakah dia berpunca daripada gas? Gas, tahu gas? Gas daripada gas dapur tu, yang daripada tong gas tu. Jadi lain punca kebakaran, lain cara untuk kita kendalikan api itu. Okey, jadual 7.1, jenis kebakaran dan alat pemadam api yang sesuai digunakan. Ini yang cikgu maksudkan tadi. Contohnya, kalau bahan yang terbakar itu berasal daripada pepejal. Apa maksud pepejal? Contohnya ialah kayu, kain, kertas. Okey. Jadi alat pemadam api yang sesuai untuk digunakan ialah jenis air ataupun jenis serbuk kering. Kalau bahan-bahan itu adalah berpunca dalam bentuk cecair, iaitu minyak, varnish ataupun cat. Jenis alat pemadam api yang sesuai digunakan ialah busa, serbuk kering ataupun karbon dioksida. Gas. Kalau bahannya ialah gas seperti propana, acetilena ataupun metana, jenis yang sesuai ialah busa, serbuk kering dan karbon dioksida. Kalau dia berpunca daripada logam ialah kalium, natrium, magnesium dan kalsium. Mesti awak hairankan kenapa logam? Logam-logam ini ialah logam-logam yang sangat reaktif. Apa maksud sangat reaktif? Logam-logam ini adalah sangat mudah bertindak balas, terutamanya dengan udara, dengan oksigen lah. Bahan-bahan ini biasanya disimpan dalam botol yang legap cahaya. Maksudnya legap cahaya ialah botol itu gelap. Jadi bahan ini dia sangat mudah bertindak balas dengan udara ataupun cahaya. Jadi dia kena disimpan dalam botol yang gelap. Tapi kalau dia terledah, dia akan bertindak balas. Jadi logam-logam yang reaktif macam ini pun boleh menyebabkan kebakaran jika tidak dikendalikan dengan betul. Jadi dia hanya boleh alat pemadam api yang sesuai digunakan ialah serbuk kering dan pasir kering. Okey, jadi apa yang maksudkan dengan alat pemadam api busa? Busa ataupun dalam bahasa Inggerisnya ialah foam. Foam maksudnya adalah buih. Jadi alat pemadam api jenis busa ialah jenis buih. Jadi alat pemadam api kita ada air, serbuk kering, busa ataupun buih dan juga jenis karbon dioksida. Prinsip pemadam api.
So macam mana pemadam api ini bertindak supaya dia berkesan untuk mengawal kebakaran yang kecil? Caranya ialah satu, menyelimuti. Menyelimuti. Tahu selimut? Selimut, apa fungsi selimut? Ialah kita menyelimuti api itu. Tujuannya ialah memutuskan hubungan bahan bakar, oksigen ataupun udara. Itu cara dia. Contohnya, menutup permukaan bahan bakar dengan selimut api, karung basah, lumpur, pasir, tanah ataupun busa. Busa tadi apa? Busa ialah buih. Dalam bahasa Inggeris ialah foam. Okey, mendinginkan. Tadi menyelimuti. Sekarang mendinginkan. Okey. Mendinginkan ialah dengan mendinginkan permukaan bahan bakar dengan menyemburkan air ataupun lapisan karbon dioksida. Kena ingat dalam segitiga punca tadi ialah oksigen, kedua ialah haba, ketiga ialah bahan. Yang pertama menyelimuti tadi kita buang oksigen. Sekarang untuk mendinginkan kita buang haba. So kalau tak ada ini, tak adalah kebakaran. Prinsip pemadaman api mengurangkan jumlah bahan yang terbakar ataupun memutuskan sumber bahan bakar. Teknik ini, saya ulang balik, mengurangkan jumlah bahan yang terbakar atau memutuskan sumber bahan bakar. Teknik ini dapat dilakukan dengan memisahkan benda yang terbakar dan menjauhkan benda yang belum terbakar dengan menutup punca bekalan gas atau minyak. Pernah nampak ini? Yang ini sepatutnya ada dalam makmal kita lah. Ini disebut sebagai selimut api. Tujuannya merupakan selimut khas yang diperbuat daripada bahan kalis api. Selimut ini menutupi api dan menghalang oksigen. Daripada masuk ke bawah selimut sehingga akhirnya menyebabkan api terpadam. Oleh itu, kita kena mengamalkan sikap berjaga-jaga untuk mengelakkan kebakaran. Antaranya yang boleh kita buat ialah simpan macis dan pemetik api di tempat yang selamat. Janganlah letak kat tempat dia mudah terbakar ataupun kita jemur dia. Bahaya tu. Kedua, jauhkan bahan api yang mudah terbakar daripada api. Contoh tadi kita simpan macis. Jangan simpan macis berhampiran dengan dapur. Nanti mudah terbakar. Yang ketiga, sentiasa peka terhadap barangan elektrik yang digunakan. Walaupun kita guna microwave, kena jaga. Kalau tidak, dia nanti terlebih panas, dia boleh terbakar. Tidak meletakkan terlalu banyak beban pada sumber elektrik. Yang ini selalu berlaku kan, awak pakai yang 3-pin soket tu, yang ada tiga arah berbeza, 7 sampai 4-5 dalam satu soket, dalam satu laluan. Tak boleh sebenarnya. Memasang alat pengesan asap dan pengerang kebakaran di rumah. Yang ini sensor asap. Kena hati-hati. Kalau digalakkan pasang, kalau tak dapat apa boleh buat. Tapi kita menggalakkan. Dan yang keenam, tidak membuang puntung rokok ketika apinya masih menyala. Yang ini kalau ada adik keluarga yang berokok tu, pesanlah kat mereka, hati-hati kalau nak buang tu, pastikan api puntung rokok tu telah terpadam, barulah dibuang. Seterusnya kita masuk subtopik 7.3 iaitu pencemaran udara. Apakah dia pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan cemar dalam udara. Maksudnya dalam udara tu ada benda lain. Dan itu menyebabkan dia dianggap sebagai pencemaran udara. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan. Apa maksud kemudaratan? Kemudaratan ialah maksudnya kamu mendatangkan keburukan kepada anda dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisme hidup yang lain.
juga boleh merosakkan alam sekitar dan apabila dibebaskan ke atmosfera. Jadi yang ini ada dalam buku teks asalnya, jadi awak boleh tunjuk sendiri. Okey, kita tengok satu-satu dulu. Yang pertama kita tengok bahan pencemarnya yang berpunca daripada yang ni. Okey. Exhaust kenderaan dan juga kilang. Apa yang ada dalam ini ialah asap, jelaga. Jelaga ini maksudnya yang warna hitam lekat tu, dekat bawah periuk tu. Itu disebut sebagai jelaga. Habuk, karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida dan juga plumbum. Ini yang berpunca daripada exhaust kenderaan dan kilang. Yang berpunca daripada pembakaran terbuka, rokok, kebakaran hutan, habuk, jelaga, asap dan zarah logam. Okey. Yang berpunca daripada loji kuasa nuklear. Bahan pencemar ialah bahan radioaktif. Kenapa? Sebab bahan radioaktif kalau digunakan, dia mengambil masa 60 hingga 100 tahun untuk habis digunakan. Jadi kalau tiba-tiba kamu pakai sekejap saja, benda tu masih lagi aktif. Jadi dia sangat bahaya. Seterusnya yang aktiviti pertanian dan perdagangan. Okey. Bahannya ialah bahan semburan pestisid. Apa itu bahan semburan pestisid? Iaitu racun serangga, baja kimia. Yang ini pun boleh menyebabkan pencemaran udara. Next ialah ini. Tapak pembinaan, kilang, asbestos, kuari batu kapur. Dia boleh menyebabkan pencemaran habuk dan debu. Dan yang last sekali ialah berpunca daripada alat pendingin udara, peti sejuk, semburan aerosol dan juga kilang elektronik, iaitu bahan pencemarnya klorofluorokarbon. Saya ulang balik, klorofluorokarbon ataupun singkatannya ialah CFC. Boleh tak jawab CFC sahaja? Boleh, dengan syarat semuanya adalah huruf besar. Jadi CFC ni kamu kena bagi perhatian sikit, sebab yang ini sampai kamu form 5 pun kita masih pakai benda ni nanti. Ya, CFC. So, udara yang tercemar. Udara yang tercemar boleh mendatangkan penyakit dan ketidakselesaan kepada manusia. Pelbagai langkah boleh dijalankan untuk mencegah dan mengawal pencemaran udara daripada berlaku. Contohnya yang pertama, yang ni punca dan kesan buruk pencemaran ini ialah dia mendatangkan keburukan kepada kesihatan manusia. Macam mana? Tengok yang pertama. Asap dan jelaga menyebabkan masalah kesesakan nafas, kan? Kita ingat tak dulu kes jerebu dekat kita sini, kan? Sehingga kita sukar untuk bernafas. Sulfur dioksida menyebabkan penyakit berkaitan dengan salur pernafasan. Karbon monoksida, dia menyebabkan sakit kepala, kerencatan akal atau membawa maut. Zarah asbestos, menyebabkan kanser payudara. Tahu asbestos tu yang dekat shilling tu, yang warna putih tu, itu asbestos lah tu. Zarah plumbum menyebabkan kerencatan akal pada kanak-kanak dan bayi. Yang ini biasanya dekat kilang lah. Next, bangunan dan infrastruktur. Macam mana pencemaran udara ni boleh mendatangkan kesan buruk pada bangunan dan infrastruktur? Yang pertama, habuk dan jelaga. Kenapa dia kotorkan bangunan? Itu sebab kamu nampak bangunan tu, kadang-kadang kamu nampak gelap warna-warna hitam, kan? Habuk dah tu. Dia juga boleh pencemaran udara juga boleh mengakibatkan hujan asid. Dia menghakiskan struktur konkrit dan batu kapur. Macam mana hujan asid boleh berlaku? Ialah asid sulfurik yang dibebaskan ke udara ataupun asid nitrik. Ya, dua ini bila dibebaskan oleh asap kilang bercampur dengan hujan, jadi dia jadi hujan asid lah. Dan ini boleh menyebabkan mengakis konkrit dan juga batu kapur. Dan hujan asid mempercepatkan pengaratan besi. Macam mana pula kesannya pada tumbuhan dan haiwan?
Hujan asid menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. So, bila kurang subur, boleh tak tumbuhan hidup? Jawapannya, tak boleh. Tumbuhan itu dia akan jadi kuning-kuning ataupun dia akan mati. Hujan asid menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk hidupan akuatik. Ikan-ikan dalam air pun dia akan tidak selesa dan boleh menyebabkan kematian. Asap dan jerebu boleh mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. Masih ingat apa itu fotosintesis? Apa itu fotosintesis? Ingat. Kalau tak ingat, pause dulu video ni. Ingat balik apa itu fotosintesis. Kalau dah dapat, baru awak play balik video ni. Ingat, fotosintesis ialah proses tumbuhan apa? Fotosintesis ialah apa? Tumbuhan buat apa? Bina apa? Makanan sendiri. Ingat dalam fotosintesis, masih ingat tak ingat, ulang balik apa itu fotosintesis. Next, iklim bumi. Pencemaran udara juga boleh memberi kesan pada iklim bumi, iaitu pembebasan asap daripada kilang, exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka boleh menyebabkan jerebu. Kita dah kenal dulu kan, 3 tahun lepas dah kenal. Karbon dioksida yang berlebihan juga boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Apa itu kesan rumah hijau? Kesan rumah hijau ialah dia menyebabkan, ini clue dekat gambar rajah ni. Apa ini? Iaitu pemanasan global. Apa itu pemanasan global? Suhu dunia meningkat. Klorofluorokarbon, kan saya dah kata tadi, yang berlebihan menyebabkan penipisan lapisan ozon. Apa kesan penipisan lapisan ozon? Ia juga menyebabkan pemanasan global. Ingat, kesan rumah hijau dan penipisan ozon, lapisan ozon, kesannya sama, pemanasan global. Cuma puncanya berbeza. Kesan rumah hijau, puncanya ialah peningkatan gas karbon dioksida. Kenapa? Sebab dia merangkap haba di dalam atmosfera. Tapi untuk penipisan lapisan ozon, puncanya ialah klorofluorokarbon. Yang ini dia menyebabkan penipisan lapisan ozon menyebabkan pemanasan global juga. Cuma puncanya berbeza. Gas sulfur oksida dan nitrogen dioksida menyebabkan hujan asid. Yang ini saya dah terangkan tadi kan? Okey. Macam mana kita nak cegah dan mengawal pencemaran udara? Yang pertama ialah melalui tindakan undang-undang. Macam mana? Kita bagi denda pada perokok yang merokok di kawasan larangan. Yang kedua, denda kepada individu yang membuat pembakaran terbuka. Yang ketiga, denda kepada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap berlebihan. Dan yang keempat, tidak membenarkan kilang dibangunkan di kawasan perumahan. Kilang kena bina jauh dari kawasan perumahan, barulah kita tidak kena pencemaran udara. Yang kedua, melalui pendidikan di sekolah yang menekankan pencemaran udara dan langkah-langkah mengawalnya. Itu sebab kita belajar benda ni sekarang. Okey. Program anti merokok tujuannya ialah supaya orang berhenti merokok lah. Dan kalau dia berhenti merokok, kuranglah pencemaran udara. Galakkan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal. Kenapa kita galakkan jalan kaki dan menunggang basikal? So, kita akan kurang menggunakan kereta dan motosikal. Jadi, bila kita kurang menggunakan kereta dan motosikal, kuranglah pembebasan asap kenderaan. Ataupun menggalakkan pengangkutan awam atau berkongsi kereta. So, dengan demikian, kita akan mengurangkan pengeluaran asap kenderaan. Melalui sains dan teknologi. Okey, ini adalah langkah-langkah mencegah pengawalan
mencegah dan mengawal pencemaran udara melalui sains dan teknologi. Yang pertama ialah teknologi kenderaan hybrid. Apa ini teknologi kenderaan hybrid? Teknologi kenderaan yang guna minyak dan juga guna bateri. Kalau dekat Malaysia ni kenderaannya ialah, kalau model Toyota ialah Prius, kalau model Honda ialah Insight. Dua kenderaan ini menggunakan enjin hybrid iaitu minyak dan bateri. Okey. Kedua, teknologi peti sejuk menggunakan hydrofluorokarbon. Teknologi peti sejuk menggunakan hydrofluorokarbon. Singkatannya ialah HCFC. Kita tambah perkataan hydro kat depan untuk menggantikan klorofluorokarbon. Kenapa? Apa masalah klorofluorokarbon tadi? Dia menipiskan lapisan ozon yang menyebabkan pemanasan global. Okey, yang ketiga, pemasangan penapis cerobong asap di kilang. Apa tujuannya? Menapiskan dulu asap itu supaya habuk itu tidak keluar. Yang keempat, penggunaan penukar permangkin pada kenderaan bermotor. Perasan tak kalau ayah awak atau ibu awak panaskan enjin kereta, perasan tak asap dia punya exhaust itu berair? Perasan tak? Exhaust berair itu tandanya ialah penukar bermangkin pada exhaust itu telah bertindak. Dia menukarkan asap kenderaan kepada cair. Jadi tujuan ialah untuk mengurangkan pencemaran udara. Menggantikan kaedah penggunaan pestisid dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Pernah dengar perkataan kawalan biologi? Maksudnya kita guna sistem mangsa pemangsa. Contohnya, kalau kita ada masalah tikus dekat kita punya ladang kelapa sawit, apa yang kita perlu pelihara untuk mengawal tikus? Yang paling sesuai ialah burung hantu contohnya. Okay, dengan itu tamatlah untuk subtopik 7.3 dan juga tamatlah untuk topik 7 iaitu udara.